bergaduh. Cuba kalau suami tu tengah basuh motor tu, usap tangan ni. Bang. Ya. Bila kena air tu keluar video klip Hindustan. Video klip Hindi. Langsung suami dia. Koi ladki hai, jabo hasti hai. Bini menyaut. Barish hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran ke kanan tu. Cak, dum, cak, dum, cak. Jiran pun jadi tu. Kau tak pernah buat, mana kau tahu? Kau kena cuba dulu. Bahagia betul rasa kat dalam rumah tangga ni kan. Iya, balik rumah kan, nampak isteri tengah basuh pinggan ni. Ya, dah. Pegang tangan isteri. Dah. Dia masuk dalam, pergi mandi siap. Biar abang sambung. Abang, suami ni basuh pinggan dengan tak pasir lagi pakai kot lagi ni. TSUK. Steady lah kan. Name tag pun tak buka lagi. Kan? Contoh lah. Maknanya happy tak orang perempuan suami macam tu? Happy walaupun tulah sekali dalam 365 hari kita rasa happy sangat. Betul tak? Ataupun sampai balik rumah. Ya? Nah. Apa tu? Voucher spa muslimah tu pergi kat spa tu. Nanti massage, cuci rambut, pedicure, manicure. Bila ni bang? Lillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara yang bahagia, barisan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Begitu juga bahagia barisan Setiausaha Tetap Kementerian yang berusaha Puan Dayang Nur Rashikin binti Zulkifli. Mana satu Puan Dayang Nur Rashikin? Ketua Bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap fungsi Jawatankuasa Pelaksana Program, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bak kata orang berenang berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Begitu juga disebut saya datang daripada Negeri Sembilan, negeri beradat. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digentangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi pagi ini kita berbicara tentang integriti, merupakan salah satu daripada perkongsian majlis ilmu. Tahniah diucapkan kepada bahagian integriti dan governance negeri atas kejayaan melaksanakan program pada pagi ini. Kata orang, kita berada di dalam majlis ilmu, cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Dan Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi pagi ini kita berbicara tentang penghayatan dan pemantapan integriti bersempena bulan Ramadan. Jadi menghayati ini satu hal, memantapkannya satu hal. Jadi pada bulan Ramadan insya-Allah semua jadi berintegriti, bangun awal sampai pun dalam keadaan memang pagi ini adalah antara waktu yang paling menyeronokkan bila ada ceramah bersama dengan Syamsul Debat, kan? Sebab maknanya tak payah kerja. Jadi tuan dan puan sekalian, gurau kan, tak payah kerja kita dengan ceramah je kan? Tak kan? Sebenarnya ini salah satu daripada khusus 7 hari yang ditetapkan ladap LDP, latihan dalam perkhidmatan. So pagi ni boleh ambil lah berapa jam, cukup 6 jam, cukuplah sehari. Mesyuarat yang ada pesanan-pesanan tu pun boleh masuk dalam kategori seminar dan ilmu-ilmu yang disampaikan sebenarnya.
Jadi boleh sebut tentang integriti. Kenapa orang kaitkan bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni biasanya orang jadi baik. Kalau ikutkan sepatutnya jadi baik. Kenapa? Sebab dikatakan pada bulan Ramadan ini pintu-pintu syurga dibuka, tidak ada yang ditutup. Pintu neraka semua ditutup, tidak ada yang dibuka. Syaitan dan iblis semua dibelenggu. Jadi takkan orang buat perangai lagi. Maknanya kalau ada orang buat jahat di bulan lain, tiba-tiba bulan Ramadan dia jadi baik, mana betul lah salah setan. Tapi kalau bulan lain dia tu tak baik, bulan Ramadan pun sama juga tak baik. Jangan salahkan setan. Setan kata, kenapa pula salah aku? Aku kena ikatkan ni. Dia kata, maknanya salah diri sendiri. So nilaikan, tanya. Mana silap-silap, rupanya kita tak sedar, kita jadi wakil kepada setan. Macam tu. Jadi bila sebut tentang integriti, yang perlu kita mantapkan. Kenapa? Sebab kita bekerja. Kita bekerja. Dan bila bekerja ni, untuk maklumat semua, bila kita berada dalam dewan ni, kita mendengar ceramah ni, saya yakin yang mendengar ni semuanya adalah merupakan staf, kecuali adalah satu dua saudara mara dijemput secara tidak langsung tanpa pengetahuan pihak pentadbiran. Dia seruduk bawa masuk, yang pastikan supaya dia dapat join sama sebab masuk dia orang tak perasan. Dia kata macam tu kan, okey. Dan dia pun pakai bajet-bajet ala-ala kaki tangan juga. Dan sebenarnya kalau kita tengok pada bulan Ramadan ini memang adalah satu bulan yang mana semua orang akan melihat dia, menunggu bulan Ramadan tu dengan penuh kegembiraan. Menunggu bulan Ramadan. Ada satu hadis sebut, barang siapa yang menanti dengan penuh kesabaran dan penuh kecintaan, maka diharamkan tubuhnya itu disentuh oleh api neraka. Satu hadis itu. Tapi susah nak cari orang yang gembira dengan Ramadan. Kan? Kebanyakannya gembira dengan Syawal. Dia lagi jauh daripada Ramadan tu. Kan? Tapi sebenarnya ramai yang gembira Syawal. Ramadan tak. Malahan yang paling tidak gembira adalah kumpulan triple Y. Y. Dengan grup geng plastik hitam. Sebab dia dah fikir lah macam manalah cara nak dapatkan ni bekalan makanan pada musim-musim seperti ini. Kan bila saya cakap dalam pejabat kita ni kan, kita kena ingat kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Ingat tak? Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ni yang kita cerita hari ni. Kalau tengok pada atas, kekayaan paling besar adalah akal. Semua kena gunakan akal ni. Cari ilmu. Ada ilmu, gunakan. Itu barulah fungsi akal. Keburukan paling buruk adalah bodoh. Bodoh betul. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Bodoh. Tak nak belajar. Dah lah tahu tak pandai, tak nak belajar pula. Kan? Kita dalam pejabat kita ni, kalau ada satu kerja yang kita tak biasa buat, boleh tak tolong ajar saya macam mana cara nak buat benda ni? Oh, minta maaf, ini bukan kerja aku. Dia siap tunjuk orang lain. Ini bahagian ni, tolong tanya dia. Dia tak nak belajar pun, dia dah tak tanya pun. Macam mana cara nak buat permohonan ni, macam mana vote ni kita nak tengok, macam mana cara nak baca. Tak nak. Jangan dia kata kan. Jadi dia mempertahankan kebodohan itulah kan. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dia syok, dia rasa diri dia bagus. Dia tak nak tunggu orang puji dia bagus, dia puji diri dia bagus. Dia rasa diri dia bagus kan. Orang yang cantik, orang yang tidak cantik tapi rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Sebab dia sedari dan cantik akhlak tu. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, tak berapa cantik. Sebab apa? Dia memuji diri dia sendiri. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan orang yang tak cantik rasa diri dia cantik, dia bayang tak betapa buruknya perangai macam tu. Jadi macam itulah nak bagi gambaran, terpesona pada diri sendiri. Tapi semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Makan sirih, mengenyang tidak. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Maknanya budi bahasa penting, adab, akhlak penting. Itu sebab bila pergi meminang,
mesti ada tepak sirih. Bukannya nak makan sangat sirih tu, tapi nak tunjuk lambangnya adat dan budaya, nak berbincang. Tu sebabnya tepak sirih tu kena letak waktu bincang. Waktu bincang letak. Kadang-kadang kalau tak makan pun dia buka, dia buat-buat gulung-gulung je daun sirih tu. Tu sebabnya dekat dalam teks ucapan tu ada, kalau mukadimah tu ditulis sekapu sirih seulas pinang, kata-kata permulaan. Nak bincang, nak menyunting. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Biarlah jaga adat kita ni. Datang tempat orang, takkan sampai debat tu nak meluru naik atas pentas. Dah MC-nya begitu kan, MC-nya cakap maka pada hari ini beliau tidak perlu diperkenalkan lagi, sangat popular. Takut aku. Yang paling sensitif sekali, dia sebut tarikh lahir aku bila dengan tahun-tahun sekali. Itu memang sensitif betul. Janganlah didedahkan, kan? Tapi tak apa, dia cool, bagus. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam program yang akan datang. Semoga semua dapat pengajaran daripada apa yang disampaikan. Sebab ada yang baru masuk, dia kata, "Weh, dah habis ke weh?" Dia kata. Saya bergurau. Baru mula. Kakak, depan ni banyak kosong lagi. Depan ni banyak kosong. Tapi macam itulah. Yang mempertahankan prinsip kan, prinsip tempat duduk belakang. Yang kita tak boleh kata apa. Walau apa pun yang saya sebutkan, maka itulah akan dipertahankan. Saya tengok, mak, dia tak bergerak. Kan, walaupun tadi MC dia kata sila penuhkan ya, tempat duduk di hadapan. No. Ini prinsip, dia kata. Ini prinsip. So duduk sana kan. Okay. Jangan ke depan tau. Okay. Memang kau tak nak ke depan ya? Okey. Jadi kalau kita tengok memang itu adalah apa. Tapi kalau dengan anak bukan main lagi. Mama tak suka anak mama masuk sekolah ni. Duduk belakang-belakang, nanti tak dengar. Duduk depan, biar fokus ke apa cikgu cakap. Maknya salahnya. Aku baru cerita pasal setan tadi kan. Tak apa, nanti you all tanya apa maksud cerita setan yang saya ceritakan sebelum you all masuk. Allahu Akbar. Bukan. Jadi kalau kita tengok dalam bab integriti ini sebenarnya dah diceritakan, dah dikongsikan sejak daripada zaman Nabi Adam AS ni. Nabi Adam dengan Hawa berada dalam syurga dah. Kan? Tetapi dah dipesan. Kan? Maknanya integriti dia dah dipesan. Dengar apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dah beritahu jangan makan buah tu. Buah apa? Buah khuldi tu jangan makan. Tak. Perangai orang perempuan tu lah dia. Nak, dia kata. Nah, buah tu juga, dia kata. Nak cakap apa? Kan? Dia nak juga. Dia nak kat duduk belakang. Selagi kau tak ke depan, aku memang akan sentuh isu. Dia nak juga makan buah tu kan. Dia nak agak makan buah tu. Akhirnya tercampaklah Adam dan Hawa ke dunia. Macam itulah kita berada di dunia sekarang ini. Yang orang lelaki makan buah tu, Adam makan buah tu jadi halkum. Orang perempuan tu pula makan, Hawa makan jadi dada dia. Ya. Itu yang ramai tak tahu. Baru tahu. Baru tahu. Okey, tak apa. Relax, jangan nampakkan sangat kau terperanjat. Kata sekali, ya Allah tak tahu. Dia kata kan, okey, sabar. Bulan Ramadan ni buat-buat macam biasa je. Okey, Okey. Dia yang baru sampai dan masih lagi pilih tempat duduk belakang. Saya memang salute lah bab prinsip tu. Aduh. Jadi perkara ni kalau kita tengok selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, walhal pada ketika itu kamu belum dilahirkan, yakni kamu masih mati, belum dilahirkan. Kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian. Hidupkan balik, matikan kita. Kan pada hari akhirat akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala perkara yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Maka itu yang pertama. Seterusnya Allah SWT berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Bahawasanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu sesiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran 185. Okey.
Pertama tadi saya cerita tentang balasan. Kita dulu belum masih mati, maknanya belum dilahirkan. Bila dilahirkan pula, kita dimatikan kemudiannya. Dan bila dah dimatikan, kita dikembalikan kepada Allah pada hari akhirat untuk dinilai dan diberi balasan atas setiap apa yang kita kerjakan. Itu satu perkara. Yang kedua tadi, dia ceritakan tentang dunia ni sesungguhnya adalah kesenangan yang memperdayakan. Kita rasa macam seronok duduk jauh, duduk atas, tak, duduk depan. Okey, tadi tak sebenarnya kan, kalau kita tengok kan, kita rasa macam kemewahan tu, kita rasa kemewahan tu adalah segala-galanya. Percaya cakap saya, kesenangan yang memperdayakan. Nak sangat beli kereta tu, nak sangat beli kereta tu. Dah beli kereta, kita mula menyesali bayaran bulanan dia. Dan kemudian bila hari jadi dia sampai, kena bayar road tax. Serentak pula dengan kereta lain. Serentak dengan motosikal lain. Pada ketika itulah kita akan cakap, itulah antara sebab kesenangan memperdayakan. Beli handphone. Orang beli handphone, dia pun nak beli handphone. Jenis I. Itulah. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi kita beli handphone tu yang mahal. Berapa lama rasa baru? Berapa lama rasa baru? Sudahnya terjatuh, pap. Memang dah biasa jatuh pun. Dia dah tak rasa feel yang baru tu. Sebab kesenangan yang memperdayakan. Lawa. Berapa lama lawa? Kan? Kita tengok dekat SUK tu, kita tengok dekat PPNS tu macam lawa sangat dah. Dengan tudung dia. Kita rasanya tu. Tapi bila dah kahwin, dia buka tudung, pakai baju binatang dia, kita maka situ ke kau dah cakap, inilah kesenangan yang memperdayakan. Kan, kau rasa lawa sangat dah perempuan tu kan. Orang perempuan saya tahu dah perangai dia. Kalau dia balik rumah kan, memang macam tu. Seharian dah pakai tudung kan. Kakak-kakak kembang, pakai baju binatang, cari habitat. Lepas tu dah mula loudspeaker. Ya, betul. Dia punya loudspeaker, dia marah anak. La ilaha illallah. Walaupun dia tu merupakan apa? Bahagian integrity dan governance. Macam tu kan. Tak, bukan puan lah, bukan. Ni saya cakap orang lain Orang lain. Kan. Dia ketua bahagian tak macam tu. Puan Dayang sikit ada berapa ramai anak? Ada berapa? Seorang aja. Baru seorang, dia tak berapa sangat lah. Kalau pergi mandi, astaghfirullahalazim. Ada macam tu, dia dah biasa. Dia dengan baju binatang tu, jadi tu. Itu biasa. Jadi, mana kata kesenangan memperdayakan. Dan begitu juga Jibril pernah beritahu kepada Nabi kita, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, maknanya sebenarnya pesan kat kita, hiduplah sesuka hati kamu. Sesungguhnya sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu. Sesungguhnya sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Poin nak cerita hari ini, dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia, sampai masanya kita akan mati. Sampai masa kita akan mati. Jadi bila sampai masa akan mati, kenapa kita mengejar perkara-perkara yang tak boleh buat mati pun? Kenapa? Dan sebab itulah orang melanggar integriti. Orang sanggup buat benda-benda yang lain. Tipu claim, tipu mileage. Sedangkan tipu claim, tipu mileage ni bukannya menambah pendapatan, tapi nak cover balik. Macam mileage dengan overtime, bukan dapat sepenuhnya. Ikut kelayakan pula. Dan takkan lebih daripada 1/3 gaji kalau overtime. So kalau macam tu keadaannya, dia bukannya dapat, dia hanya nak claim balik, nak dapatkan balik sebahagian daripada apa yang telah kita belanjakan berdasarkan kelayakan kita. Dan kalau kamu itu barisan TSUK, pergi hotel, dapat hotel yang begini. Dan walaupun anda duduk di Lee Meridian atau duduk di Hotel Promenade ataupun duduk di hotel apa lagi yang hebat dekat sini sekarang? Hotel baru itu, okey. Harga hotel tu sampai 4,500 satu malam. Tetapi kelayakan kita hanya RM80, maka RM80 je lah yang kita dapat. Kena fahamlah tu. Jadi makna kata, kita bekerja di sektor kerajaan, kena terima hakikat bahawasanya kamu tidak akan kaya. Saya nak tengok respon. Ada, yelah tak payah cakap tahu. Kata tak, bukan. Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Dan saya tak nak kita tersalah sasaran dalam kehidupan kita. Kaya itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Berapa baru kaya?
Katalah tiba-tiba Puan Dayang Nur Ashikin naik ke pentas mewakili Datuk Setiausaha Kerajaan. Saya dengan ini mengumumkan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, sebabkan kita gembira Samsul Debat datang, kita umumkan, khususnya yang duduk di depan, kita akan bank in dalam akaun setiap peserta sebelum jam 5 petang ini wang tunai berjumlah RM500,000. Jangan tuntut tau, ni contoh aja. Contoh kau tak payah nak tertepuk sangat. Macam tepuk tak payah, belum. Ni hanya contoh. Ada orang akan cakap, wih, banyak betul. Ada orang rasa dia kaya dah. Ada orang rasa RM500,000 tu kaya dah. Sampaikan siap jumpa dah dengan ketua jabatannya. Tuan, saya rasa saya nak berhentilah. Cukup-cukuplah saya servis kat sini. Saya nak kejar cita-cita saya. Wah, macam tu lah kan. Dia sampai tahap tu. Tapi ada setengah orang, contohnya, ya puan. Ya puan. Puan. Ya puan. Yang baju terang sikit tu. Bukan, sebelah yang baju merah ni. Ya puan. Ya. Puan rasa dah kaya belum RM500,000 tu? Dia cakap apa? Cuba tengok. Tu. Tuan, yang pakai kopiah tu. Macam saya. Tuan. Rasa RM500,000 tu dah kaya belum? Belum juga. Kau pakai kopiah ni? Saja. Aku saja test tadi tak. Tak, maksudnya ada gurau. Tak, maksudnya ada orang menganggap RM500,000 tu kaya dah. Tapi ada orang cakap RM500,000 tu belum kaya. Subjektif. Tu sebab saya kata tadi, kita takkan kaya. Tu sebab saya selalu pesan, dalam hidup ni jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kalau satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Kau ada duit, kau ada kereta besar, kau ada rumah besar, tapi rumah tangga berantakan, tak ada guna. Kita kaya, rumah besar, kereta besar, pangkat tinggi, anak-anak problem, masalah juga. Buat apa? Beli rumah. Hari ni dah lah harga rumah ni mahal. Hanya 3 juta. Dia punya signboard tu hanya 3 juta. Dekat Putrajaya, dekat KL. Kalau kita belilah rumah harga 3 juta, tolak gaji bulan-bulan, aku rasa kita tak makan apa dah. Dekat dalam rumah tu, wire aircon tu terkeluar je. Aircon tak pasang pun. Kipas tu terkeluar wire. Tak pasang pun kipas. Bang, jom makan bang. Pergi kat dinding. Dia jilat. Agaknya lah. Sebab, adakah kita bahagia? Dapat dah beli rumah besar daripada luar. Wih, besar rumah ni, betul. Tapi bahagia ke? Itu soalan dia. Kan? Saya selalu bawa, saya bulan puasa ni kemalah bawa benda yang sentimental sikit kan. Ada satu kat rumah buruk, dah nak tumbang dah rumah tu. Ada ni duduk dekat tangga depan rumah tu. Yang maknya picit belakang ayah dia. Lepas tu dekat atas tu ada anak sulung dia pula cari uban mak dia. Cari betul lah, gatalnya rambut tu. Kata. Lepas tu yang adik dia pula garu belakang kakak dia. Rumah susah. Rumah dia memang buruk lah. Rumah papan kayu nak tumbang lah. Tiba-tiba lalu kereta BMW 7 Series dekat depan. Kui besar kereta tu bang, kata isteri dia. Suami dia kata, jangan risau, besok abah beli. Dia kata, esok abah beli. Ya ke bang? Besok abah beli. Habis saya nak duduk mana? Awak duduk sebelah saya. Along duduk belakang. Angah duduk belakang. Adik dalam bonet. Dia bergurau tau. Sedangkan semua tahu, mati hidup balik pun tak dapat beli kereta tu. Tapi dia bercakap tu dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan. Dalam gurauan tu dia rasa seronok sangat, walaupun benda tu tak jadi realiti. Tapi dia bahagia. Dengan tahap sofa pun tak ada. Usia semua duduk atas lantai aja. Makan pun atas tikar mengkuang. Bahagia. Rupa-rupanya dalam kereta, suami bawa kereta, yang isteri dia pula duduk sebelah. Tengok orang duduk kat tangga. Bang, bilalah kalau kita boleh duduk macam tu? Dia tanya. Suami kata, nanti aku tembah tangga tu. Suami ni lambat sikit kan. Tak, tapi nak beritahu,
kita mengimpikan kebahagiaan yang kita nampak pada orang lain. Ada orang nak kaya macam orang tu, tapi tak nak pula kesusahan orang tu. Ingat kaya tu perfect ke? Tak. Ada masalah-masalah tertentu. Kita alhamdulillah sekarang ni anak kita hantar kelas mengaji mungkin. Hantar tuition tu. Ini dia hantar anak pergi kelas golf, kelas piano, swimming. Nak mati ke apa? Kan? Yang sekarang pun mencungap-cungap dan nak bayarnya kan. Tak tahu saya kata, kita ni jangan sibuk mengimpikan nak hidup macam orang lain. Hiduplah seadanya. Kan? Orang tu bercuti pergi UK. Bercuti pergi sana, pergi sini, luar negara. Kita cakap, Imago. Center Point. Luluh hati suami dengar. Luluh hati suami. Tapi suami yang baik, yang bekerja di PPNS, dia akan bercakap dengan tahap dia pakai baju dengan ada logo kerajaan negeri tu. Yang walaupun kita tak pergi tempat sehebat di luar negara, yang penting adalah kebersamaan. Itu sebab orang tak duduk depan, dia nak bersama kat belakang. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab integriti, kau boleh tahan dia duduk situ dengan aku dah sini banyak kali kata. Cubalah penuhkan bahagian depan aku dah cakap. Jadi, dalam macam tu lah bab integriti ni macam tu lah. Jadi, integriti ni itulah dia. Kita jangan sibuk mengejar perkara-perkara yang kata tak ada makna yang signifikan. Kalau Allah nak bagi kaya, alhamdulillah. Kalau tak bagi pun kita terima. Kita kena faham hakikat rezeki. Yang pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada orang rezeki dia dapat kerja sebagai di sektor kerajaan. Ya. Ada orang rezeki dia jadi timbalan sosial kerajaan negeri. Ada orang rezeki dia dapat jadi Datuk SUK, Datuk Sosial Kerajaan Negeri. Ada orang rezeki dia jadi pegawai PUU, pengarah undang. Ada orang rezeki dia jadi matu takbir. Tak apalah. Rezeki. Dulu kau yang cakap, aku nak sangat kerja ni. Aku dapat kerja ni, aku tak fikir apa dah. Macam-macam lah dapat kerja. Dulu kita cakap macam tu. Janji aku dapat kerja. Dapat ni aku tak nak apa dah. Tapi dapat lupa pula. Kenapa aku tak dapat APC? Kenapa aku tak naik pangkat? Kalau khusus pergi Singapura, hantar dia. Kalau khusus pergi KL, hantar dia. Khusus pergi Genting, hantar dia. Tapi kalau khusus pergi Kudat, hantar aku. Dia kata, oh, salah tu. Ya. Hantar khusus pun kau boleh bergaduh kan? Itu masalah. Syukurlah. Hantar dekat-dekat boleh balik rumah cepat kan? Itu je. Aduh, ada je. Pergi khusus pun. Saya pun macam tu kat dulu. Waktu bekerja dulu. Saya dulu pengarah undang. So saya selalu jadi mangsa lah. Ya, jangan pergi mana. You tunggu pejabat. Nanti bintik papa lah nak rujuk you senang. Tunggulah. Macam tu lah hidup saya. Kan? Tapi okey. Kita boleh hidup dengan benda tu. Punca rezeki Tuhan tentu. Ada orang rezeki dia anak ramai. Ada. Punca rezeki dia anak. Assalamualaikum. Salam. Beranak. Dia asal bagi salam, jawab. Jadilah. Jadi. Jarang letak mengandung. Pas dia. Malu dah. Malu. Kenapa cuti dah habis dah. Ngandung lagi. Kata. Rezeki lah. Rezeki. Iyalah rezeki juga. Dah berapa tahun dah salah bajet. Salah bajet kenapa? Tak sempat sampai hospital. Ya ke? Tahun lepas bayangkan. Dalam ambulan beranak. Kata. Dia cakap tu okey tu. Yang kawan dia seorang. Tu okey tu. Ini aku dengar ke hospital aku yang sebab itu. Dekat dalam lift. Beranak tu. Tak sempat sampai labor room. Itu pun aku jugalah. Dia juga rupanya. Bayangkan. Jadi ada orang macam tu. Kan rezeki anak dia ramai. Itu punca rezeki juga. Ada orang rezeki dia suami naik pangkat. Ada orang rezeki dia mak saudara dia meninggal dunia. Rupanya harta tu, tanah tu tak tahu nak bagi siapa. Tu kita tengok salah silah. Kita dapat punca rezeki. Pertama. Yang kedua, kadar rezeki Tuhan tentukan. Tuhan tentukan. Jadi jangan kita komplain. Kan? Bagi menghargai jasa penyawat awam, dengan ini diumumkan bahawa insentif kewangan bersempena dengan Aidilfitri, penyawat awam khususnya di negeri Sabah, diumumkan contohlah, dah dapat berapa Sabah? Belum lagi.
Tak, yang bonus tahun lepas berapa? Setengah bulan. Setengah bulan. Ingat tak yang dekat federal? Yang ini diumumkan bagi menghargai jasa penyiaran awam, diumumkan banyak RM700. 700. Tu rezeki juga kadar dia. Ada 3 golongan boleh dengar pengumuman. Golongan pertama, baik tak payah, yang seorang pertama. Golongan kedua, okeylah, biasa 500, tahun ni 700, naik sikit, boleh lah. Yang seorang tu berlari terus kat mesin ATM, cucuk, belum lagi, belum, baru umum. Sebab apa? Sebab dia tak sabar nak keluarkan duit tu, sebab dia dah janji dengan anak dia nak tukar kasut koyak anak dia. Dia dah janji nak bawa family dia makan kat kedai tom yum tu. Dia dah tak sabar dah bawa pergi makan seafood kat sana. Itulah dia. Kan? So, ada orang besar mana. Dan yang ketiga, tadi punca, kedua kadar. Dan ketiga, bila dapat rezeki itu pun Tuhan tentukan. Ada orang dia lambat kahwin. Jangan menyesali hidup kita. Tuhan bagi kita lambat kahwin, bagi peluang untuk berbakti pada kedua ibu bapa. Orang perempuan bila dah kahwin, susah. Bukan semua suami yang memahami keadaan itu. Sebelum kahwin dia, jangan risau, mak you mak I juga. Tolonglah, I okey je. You melu untuk Firdaus. Kan? Memang betul lah. Kan? Tapi syukur. Ada orang tu lambat kahwin. Sebab apa? Ada orang cepat kahwin. Ada orang lambat kahwin. Sebab ada orang jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada yang jambatan dia panjang, lambat kahwin. Tapi pun dia sampai kat ujung jambatan tu, rupa jodoh dia yang terbaik. Tuhan nak bagi dia yang terbaik. Ada orang jambatan dia pendek, banyak kali pula. Semua adalah rezeki sebenarnya. Lambat. Ada yang fikir, tak ada. Kan? Jadi mana kata dalam kehidupan kita ni kita kena percaya pada rezeki. Hidup ni simple je lah. Saya bagi point semua orang. 5 perkara kita kena ingat yang kena ada dalam hidup kita baru kita boleh berjaya dunia akhirat. Pertama, sabar. Kenapa aku tak kaya macam orang lain? Tak sabar. Kenapa aku tak naik pangkat? Tak sabar. Bayangkan kalau semua naik pangkat jadi TSUK. Ni semua TSUK contohlah. Pitam aku. Pangkat yang paling rendah adalah Ketua Bahagian Integriti dan Governance. Contohlah. Tak boleh. Tentu ada orang yang membantu. Kan? Kena ada pembantu tak habis. Siapa kata tak penting? Dia je tahu file tu kat mana. Ni yang bos tahu apa? Bos, saya pernah jadi pengarah macam tu. Tolong ambilkan file yang apa tu? Tahu nak aja. Dia tak tahu. Sekejap, kat mana letak kat mana letak macam tu kan. Jual. Tu yang cakap Ketua Kerani tu hebat. Kan sisi kan. Dia tahu. Oh tu kat sini. Dia berapa bawah almari tu. Tahu yang mana. Betul. Orang perempuan menaip, sambil menaip boleh tekankan kereta lagi. Orang lelaki tak payahlah. Termasuk cakap, orang lelaki mana boleh multitasking? Kau tengok bos kau yang lelaki boleh multitasking. Kalau buat satu benda tak, jangan kacau saya, tengah siap kan. Kejap lagi baru datang jumpa saya. Betul. Apa dia? Dia tak boleh. Orang lelaki. Orang perempuan lain. Dia multitasking. Dia boleh sampai menaip, telefon bunyi, kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu, halo, mana ada, pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tu. Itu orang perempuan. Orang lelaki tak boleh buat benda tu. Kalau tidak, takkan seorang ibu kan dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan, dia pergi tepuk sofa tu, dia boleh betulkan, lap, kemudian pergi kat meja, lap meja, kumpul, buang sampah, terbalikkan ikan, tak hangus pun, pergi kat washing machine, masukkan dekat dalam dryer tu, keringkan, lepas tu pergi dalam kepala tu, tak apa dia fikir tu. Tutor. Orang lelaki kalau dapat dia masak Maggi kan, situlah dia menghabiskan usia remaja ni. Bila lah dah boleh masuk belum ni? Dia pun patahkan sikit Maggi tu masuk. Dah boleh dah. Betul. Tak, lelaki memang macam tu. Lelaki kena terima hakikat. Lelaki perlukan isteri dia. Betul. Itu sebab kalau orang perempuan khusus lama suami marah. Dia marah sebab dia perlukan kita. Orang perempuan. Perlukan kita. Tahu? Tak dengar. Itulah siapa suruh jauh. Duduk depan sikit.
Aku lagi tak habis khusus memang aku bantai dia duduk atas. Aduh, betul lah betul. Sebenarnya orang lelaki, apa pasal lama sangat khusus dia apa-apa tu. Orang marah ni. Sebenarnya orang lelaki dia menterjemahkan perasaan dia cara sangat berbeza. Orang perempuan, akal dia dekat sini, mulut tu. Cakap semua. Saya ni bukan apa, maaflah kalau bang terasa. Dia cakap juga. Dia dah tahu suami dia akan terasa, dia cakap juga. Aduh. Yang suami ni nak cakap, ni kau cakap mati aku ni, simpan. Walaupun dia TSUK, kan? Dia akan cover sebab dia very diplomatic person. So mana dia orang lelaki ni dia akan sabar, tahan. Tu orang lelaki. Pertama sabar. Yang kedua, syukur. Kalau kita bersyukur dengan kedudukan kita, kita takkan buat benda-benda yang apa maksud syukur. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4 perkara. Pertama dengan lisan. Kedua dengan hati. Hati memperakui. Siapa yang bagi nikmat ni? Siapa bagi? Allah bagi. Ketiga, apa dia? Tindak tanduk dan perangai melambangkan dia syukur. Maksudnya tindak tanduk kerja rajin, buat kerja betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Dia takkan buat benda yang terlarang sampai dia kena buang kerja. Itu maksud syukur. Bukannya syukur ni hanya sekadar tadah tangan. Oh, aku syukur. Tak. Dia mesti dengan perbuatan sekali. Tindak tanduk dia. Ya, sekali syukur. Ketiga, tawakal. Kita dah buat terbaik, serah pada Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Janganlah buat kerja rajin-rajin sebab dah naik pangkat. Jangan buat kerja rajin-rajin sebab APC. Kan APC tak sampai pun 8-9% yang akan dapat. Dalam ramai-ramai macam ni, bayangkan, tolaklah yang atas tu, yang bawah ni, yang bawah. Yang atas tu tak boleh sebab dia tak dengar cakap, kan? Yang bawah. Kan? Kau memang tak rasa apa-apa bila aku cakap ni. Jadi makna kata bila dia cakap dah, bila cakap macam tu, sedangkan kita tahu harapan kita tu dalam 7-8% je untuk dapat daripada semua orang. So kecil sangat persen tu. Dan kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, jangan menyesali nasib diri kita. Tuhan belum tentukan kita dapat. Itu je. Nampak tak? Rupanya Tuhan tak bagi itu. Tuhan bagi benda. Kita dia ada 7 benda kita nak dalam hidup. Ada 8 benda kita nak dalam hidup. Tuhan dah bagi 5. 5 ni dah ada semua. Dah kahwin, ada anak. Anak dah boleh bercakap, boleh sekolah, dah apa semua. Tinggal 3 je. Tak dapat APC, tak dapat naik pangkat, tak dapat pergi bercuti luar negara. Itu yang kau marah sangat. Kan? Saya alhamdulillah masa kerja tu dapat jugalah pergi Korea, Kamboja, Brunei, Korea. Itulah yang saya pusing-pusing tu je lah yang ada pun kan. Tapi sepanjang saya servis selama 11 tahun. Saya 11 tahun je servis dulu. Kan? Tapi kita syukur, kita rasa okey, kita buat yang terbaik. Mungkin ada benda lain Tuhan bagi kat kita. Itu je. Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang. Ya. Ayang, Mama balik ni. Ayang. Abang, kat dapur lah masak, yang tahu kan. Kalau abang tak nampak muka isteri abang satu hari, hidup abang macam mana? Apa? Abang ni kan? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Orang lelaki dia happy, dia relax lah. Dia macam tu ya. Kau orang siap buat muka apa? Happy. That's why kalau kita tengok nak berjaya dalam hidup ni, tu dia. Kemudian apa lagi? Sebab tawakal apa? Redha dengan apa juga ujian yang datang kat kita. Redha. Kan? Sebagai manusia memang kita akan diuji. Bulan Ramadan lebih lagi akan diuji. Kan? Nak pula bulan Ramadan dia diuji. Makin dekat dengan raya, kita memikirkan persiapan kita. Kos-kos yang nak dikeluarkan. Fikir dah. Aduh, macam mana? Dah lah nak balik kampung jauh pula tu. Kan? Nak balik Pitas. Nak balik Sempurna. Ya Allah, apa dengan jalan astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tahu lah aku dah pergi sampai ke sana. Berzikir memang bagus, berzikir banyak betul. Aku pergi ke Pitas tu, pergi ke kampung Telaga dah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kenapalah jalan kampung kau macam ni? La ilaha illallah. Ya Allah, macam itulah. Sebenarnya saya cakap ni kena bawa kepada perhatian pemimpin-pemimpin negeri Sabah. Saya cakap sebab apa? Saya sebenarnya terang cakap, saya sebagai rakyat Malaysia rasa terkejut dengan melihat keadaan prasarana infrastruktur di kampung itu seperti itu. Saya jumpa sendiri, wallahi saya jumpa sendiri makcik yang beranak dalam ambulans sebab tergentak dekat jalan tu, pusing balik tak jadi pergi hospital.
Saya jumpa. Saya sayu bila terbaca boleh pula dukung anak jenazah anak yang dah mati berbatu-batu sebab jenazah tak boleh masuk dalam. Saya kata please lah tolong settlekan benda ni. Kalau 1 tahun peruntukan wakil rakyat boleh dapat 4 juta setahun. Kalau kau ansur-ansur buat 1 tahun 500,000, buat sikit, tahun depan buat 500,000, dah siap dah. Sampai ke Malaysia dah siap. Sampai ke Semenanjung dah siap. Dia jambatan Laut Cina Selatan tu. Ya betul kan? Betul. Ni saya beritahu aja. Bukan kita bukan cerita pasal politik, pasal parti. Tak, kita cerita pasal pemimpin kena bantu benda ni. Kesian. Orang tak ada. Bayangkan aku ceramah semalam. Bayangkan tadi saya kan. Tuan tadi sebut kat saya. Yang insya Ustaz, hari ni ada power bank. Sebab aku ceramah kat Masjid Bandaraya tu. Maka ada 3 ciri puasa. Gam, gelap. Orang dalam TikTok, aku ingat line rupanya memang blackout ya. Yang seorang tu komen macam ni lah kami rakyat kami di negeri Sabah Ustaz. Sabar-sabarlah Ustaz, kami selalu hadapi perkara ni. Itulah ayat dia orang, komen dia orang. Tu saya cakap. Tapi itulah dia. Saya kata tadi redha dengan ujian yang datang. Bak kata orang kan, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sebab saya yakin Puan Dayang pun memang selalu didatangi tentang isu-isu seperti ini kan, ya, sebab masyarakat mengeluh, itu je kan. Kita punya kena ingat bila tu, sebab jangan minta-minta jadi pemimpin, tapi sebagai pemimpin inilah amanah yang kita bukan nak menuding jari dia salah dia ni dia ni waktu dia merintah dulu ni. Tak, kita sama-sama waktu kita ada, jangan kita tunjuk kat orang lain. Kita sekarang apa kita nak buat, apa kita boleh bantu, itu je. Settle, bagi orang rasa. Pemandu saya daripada Pitas. Itu sebab saya pergi kampung dia ceramah 2 kali. Saya tidak menyebabkan saya tak nak pergi ke kampung tu. Saya seronok pergi kampung. Saya pergi. Sanakan pergi sempurna, saya ikut jalan lama, saya pergi. Saya rasa dah. Patut dah saya heran waktu saya. Disebabkan dia tu rapat dengan saya kata nak tak kerja dengan saya. Dia jadi asisten saya, bantu saya. Ni pasang kamera tadi. Kalau dia bergambar dengan dia okey je. Dia bawa kereta dekat Semenanjung. Hari pertama dia kerja, siapa yang pernah bertugas di Semenanjung, pernah pergi Semenanjung, dia tahu. Perjalanan daripada Negeri Sembilan nak pergi ke Temerloh ikut jalan lama, Bera. Jalan tu taklah cantik pun. Dia boleh cakap, cantik jalan Semenanjung ni Ustaz, dia kata. Ya ke? Kau biar betul kata kan. Bila saya sampai kampung ni barulah aku faham. Tapi itulah cerita dia kan. Dan yang kelima yang kena ada ikhlas. Ikhlaskan diri kita. Bila ikhlas, buat satu perkara tidak mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia, tu maksudnya. Yang kita harapkan tu apa yang Tuhan nak bagi kita, itulah. Tu je. Tuhan akan bagi macam-macam kat kita. Jangan risau. Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi anak kita berjaya. Anak kita berjaya dapat nombor 1 dari segi kebersihan. Itu benar seronok sangat dah. Nak celebrate. Nak kena mana? Betul tak? Anak kita dapat nombor 1 subjek terbaik dalam subjek bahasa Inggeris. Ya Allah, mak ayah kau tak ada yang bagus bahasa Inggeris. Macam mana kau boleh bagus bahasa Inggeris? Ya, contoh kan? Happy. Untuk baru 1 subjek, belum lagi dapat nombor 1 dalam kelas keseluruhan. Baru tahun 1. Dia punya happy macam tu. Bayangkan, masuk universiti, bayangkan. Itu adalah anugerah. Itu sebab kadang-kadang kita lupa nak menilai. Banyak dah Tuhan bagi kat kita. Tapi sebab tak dapat APC, aku memang macam tu. Aku kalau kerja kat sini, memang tak ada rezeki lah aku. Jangan sebut macam tu. Dengan Tuhan bagi kita macam-macam. Saya dulu sibuk sangat nak kesana kemari kan. Sibuk sangat. Sekali jadi penceramah buku tahu. Dah tak cukup tanah lah. Habis semua tempat kau pergi. Saya dekat Sarawak pun saya pergi. Sarawak saya pergi mana? Saya pergi Matu, Dara saya pergi. Rumah kampung-kampung tu. Bersidai buaya tepi tu. Nak naik ferry tu ada signboard. Signboard tu tak jumpa kat Semenanjung. Awas di sini ada buaya. Mana jumpa signboard tu kat Semenanjung? Sebab dah terlalu banyak. Itu yang sepupu saya masa pergi sekali tu, pergi Sarawak, tak nampak pun buaya. Aku tolak kau ke bawah, aku tahulah ada buaya ke tak. Buaya tu tak adalah sesaja. Memang ada, memang tak ada lah kan. Memang tidak lah kan. Iyalah. Itu dia. Ingat ya, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Jadi dalam kehidupan kita bila bekerja bulan Ramadan, penghayatan dia kita nak jadi baik. Sebab integriti, semua benda-benda yang baik adalah integriti. Jangan ingat integriti ni isu rasuah semata-mata. Walaupun dia sebahagian daripada unsur integriti, tapi dia menyeluruh. Segala benda-benda baik adalah integriti. Kan? Kalau tengok definisi integriti,
kejujuran, ketulusan, keutuhan, kekukuhan, itu adalah merupakan integriti berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat. Dan kalau kita tengok dari segi kamus Oxford, dia beritahu the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan bukan berpilih kasih, itu adalah integriti. So semua perkara adalah integriti. Rupa-rupanya Nabi dah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik, baik, teliti dan sempurna. Allah suka. Tapi heran kita, kan? Kenapa kita sebagai orang Islam tapi kerja asbol, asal boleh, janji siap, dah janji dah siap, dia kata tak. Sebenarnya yang penting kualiti itu mesti yang terbaik. Jadi dalam bekerja kita kena ingat, pertama prosesnya panjang untuk berjaya. Bukan tiba-tiba jadi TSUK, bukan tiba-tiba jadi setiausaha kementerian, bukan tiba-tiba kita menjadi ketua bahagian integrity dan juga governance di New Zealand, bukan di Sampahna ni, tak apa-apa, asyik nama Puan Dayang. Tapi betul, bukan tiba-tiba kan kita duduk kedudukan ni. Ada yang pernah kerja dekat restoran, lap meja, pernah kerja kilang, mungkin pernah kerja dekat Semenanjung, mengambil upah angkat barang, mungkin pernah macam tu. Saya sendiri pun pernah buat benda tu semua. Saya pernah kerja susah tu, pernah basuh pinggan tepi jalan, memang tak adalah basuh tengah jalan, tepi jalan semua. Tapi nak beritahu kita pernah susah. Proses tu. Tu sebab dalam satu kata orang Sabah tu, the beauty of success is not the achievement, but the journey, dia kata. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Itu sebab kita cakap dengan anak, oh, ayah dulu susah hidup ayah. Kita share. Nak anak kita nampak betapa susah keadaan dulu dan sekarang macam mana. Prosesnya panjang. Kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Tak ada komitmen tak boleh berjaya. Kena datang kerja. Kalau suruh duduk depan. Dan begitu juga kita akan cuba untuk apa? Buat yang terbaik. Komitmen. Bila kerja tu kena siapkan, ikut deadline tu. Jangan kita ingat, tak apa, dia tak minta tu diam je. Jangan macam tu. Bila bos minta, buat. Kena buat. Dah dia kata deadline tu lah kita pegang sebagai amanah kita. Walaupun bos tak minta tarikh tu. Kalau perlu tanya, bos, itu bos dah cakap, saya sebelum hari Rabu bos nak ni. Tanya balik. Mungkin dia, lah kenapa tak ingatkan saya, dah kita kena marah juga. Kita tak buat kena marah, kita tak hantar kita marah, asyik-asyik aku je kena marah. Mentang-mentang lah dia durian, aku ni mentimun, kalau lanyak-lanyak aku. Katanya tu. Jangan risau. Mentimun pun ada masanya. Durian berduri, dia lanyak kita, berluar lubang kita. Tapi kau tunggu saat durian itu jadi tempoyak. Masa itulah timun akan lanyak-lanyak. Nak beritahu, sampai masa jawatan tinggi mana pun, kita akan pesara. Saya dah dekat pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Saya dah pesara. Saya dah dekat pesara. Saya pesara kerajaan juga. Jadi saya faham. Dulu kejap-kejap orang telefon kita, kejap-kejap minta tolong kita. Sekarang mana ada dah. Kan sampai masa kita dah bergelar ni. Tapi orang minta tolong benda lain pula. Minta tolonglah itu, minta tolong, adalah benda lain minta. Tapi kena terima hakikat. Sementara kesenangan yang memperdayakan. Ingat tak? Tu cakap tu. Oh, dia gila dah. Tu nombor satu dekat pejabat dia nombor satu tu. Ya ke? Tiba-tiba tanya kat ujung tiang masjid tu. Kenapa tu? Pencen. Nak belagak dengan apa? Penyanyi suara sedap nak belagak dengan apa? Itu sebabnya apa yang kena ada tu saya kata bagi komitmen. Kemudian fokus. Kadang-kadang susah nak fokus sebab duduk jauh sangat. Kata ada fokus dengan kerja kita. Jangan buat benda lain, jangan buat selain daripada kerja kita. Keempat, disiplin kena ada. Datang awal. Kenapa bulan Ramadan boleh datang awal? Kenapa bulan lain tak boleh? Bulan lain hantar anak, tiba bulan puasa semua anak tak sekolah. Nah, lepas tu macam kau seorang je ada anak. Orang lain tak ada anak ke? Awal je dia datang. Disiplin. Nampak tak? Orang perempuan memang selalu diuji bab anak ni. Tak tahu kenapa. Orang perempuan kalau dia hantar anak, bergaduh dulu. Bergaduh daripada pagi. Apa ni? Mana beg sekolah ni? Main turun aja. Beg sekolah mana? Beg sekolah. Sampai kat sekolah, kasut tak buat. Kenapa kena pakai kasut? Lah, mama nak cepat sangat. Kasut pun tak pakai dah sampai sekolah. Pernah berlaku tak? Nah. Orang lelaki didik anak dengan iman dia lain. Dia pandang lah. Semua siap. Macam tu. Disiplin. Dan yang kelima, keberterusan, konsistensi, istiqamah.
Tak boleh hari ni je rajin, esok malas-malas, lepas tu kerja okey balik. Tak, kita mesti konsisten. So apa yang kena ada? Yang pertama dalam bab integriti, pertama jujur. Jujur, jangan menipu, jangan tipu klaim, jangan tipu pekerja yang kita sepatutnya buat, jangan tipu yang menyebabkan ada keuntungan peribadi. Tak usah. Sebab kalau kita nak kena tahu, ada 3 sebab kita berpuasa. Pertama, menghayati nasib orang kurang bernasib baik daripada kita. Kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Ketiga, untuk menyuburkan sifat pemaaf, bertolak ansur dan jujur. Itu 3 perkara. Maka termasuklah kejujuran dari cerita tu. Jujur, jangan menipu, jangan tipu klaim. Bercuti, aku cukup pantang kalau staf aku dulu minta cuti tentang urusan yang tak ada kena-mengena dengan cuti pun. Kenapa cuti? Urusan peribadi. Sila nyatakan apa yang peribadi sangat. Urusan tanah, tulis urusan tanah dekat pejabat tanah, tulis. Saya sebagai pengarah undang, I'm a legal advisor, saya tak suka benda yang vague, unclear, please. Bercuti kerana urusan di bank. Apa masalah kau? Kau nak bentang paper kat Governor Bank Negara sampai kau perlu bercuti. Kau nak buat apa? Nak sign agreement loan. Sign tak sampai 10 minit pun dah boleh settle. Kau balik, pejabat balik, tak nak cuti. Yang seorang tu kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Ingat bos tak perasan? Pengarah ni perasan lah. Kejap MC. Buah pinggang beralih, jantung berlubang, kiri kanan depan belakang berlubang, tak tahu nak tebuk mana dah. Aduh, yang seorang tu kejap-kejap meninggal, bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, nak meninggal. Bila kaji balik bagian dahsyat, kaji balik memang tragis betul, sebab dalam keluarga dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga dia tu. Kau ingat bos kau tak perasan ke? Kau bawa fail tinggi-tinggi, bos ni nak minta sign ni, bawah sekali tu orang cuti, kau tak tahu. Kan? Iya, bos ni dia pandang kau pun tahu. Yang bestnya, nak jumpa dengan Datuk SUK, nak jumpa dengan TSUK, dia tak tahu masuk jumpa. Dia pergi bilik Wahyu tu, bilik pembantu dia depan tu, PA. Macam mana? Bos okey? Kau minta apa pun hari ni memang tak lulus. Baik kau jangan. Okay, keluar. Tak jadi jumpa. Tak jadi. Cuti pun tangguh besok lah cuti. Itu sebabnya. Jadi jujur. Kedua, amanah. Jangan langgar amanah dalam bekerja. Macam mana kita puasa tapi amanah tu kita langgar. Amanah tu lagi besar lagi. Dan kita langgar amanah tu, apa nilai puasa kita? Tak ada nilai puasa kita bulan Ramadan. Jaga amanah. Bawa anak dekat pejabat. Duduk, jangan kacau, mama ada kerja ni. Nak ambil kertas orang selai. Kertas tu pejabat punya. Nak ambil pen seorang sebatang. Setiap dakwah tu tak halal bagi kita, bagi anak kita untuk tujuan peribadi. Kalau benda kecil pun kita tak boleh jaga amanah. Ni kan pula benda-benda yang besar. Yang ketiga, jaga ukhuwah. Jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Ingat, buang 3 penyakit dalam diri kita, dalam organisasi kerja kita. Buang. Yang pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan, kena faham betul-betul. Dia jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham ke tidak? Faham. Setuju tak? Itulah tu susah pesan. Melawan, tetap melawan. Maknanya jangan kita tamak-tamak. Kita nakkan punyakan kita semua. Kita share-share. Kan mungkin sedekah, makanan. Jangan sangka buruk lah, please lah. Walaupun dia bercakap ni Syamsul. Kan? Aduh. Jadi mana kata, kita ni jangan tamak-tamak. Contoh dekat pejabat, mana kata mari buka puasa, jangan ambil semua makanan untuk kita, pergi buka puasa. Jangan nak buffet Ramadan kau nak sapu semua, selagi ada. Penuh. Bila duduk, perjuangan belum selesai. Sebab nampak, mana kau dapat siapa sedut tu? Bukan sana, balik pintu tu, pergi balik pintu, ambil kambing sekor, tarik, sekor, Allah, teruk betul. Teruk betul buka puasa macam tu. Jangan tamak. Tapi kalau ambil banyak sebab nak sedekah dengan orang, tak apa. Nak sedekah mesti sebelum berbuka puasa. Bukan selepas buka puasa, itu namanya pelupusan sisa pepejal. Yang tak habis kau bagi kat orang. Tahu? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Samsul Debat tak adalah rasa ni. Jangan tak ada. Orang kampung je. Ceramah pun pakai santai je. Kopiah je pakai hari ni. Kan?
Iya. Nak belagak dengan apa? Sampai masa isteri saya kata, abang ni asyik camah. Kan? Baru je pun buka puasa sama. Lagi sabar lah. Contohlah kan. Saya kata, abang ni camah pun 3-4 tahun je lagi. Besok abang duduk rumah besok, jangan kau muntah tengok abang sudahlah, saya kata. Saya kata tu je. Orang perempuan ni aku kadang tak faham kadang orang perempuan ni. Kadang kan saya dah dapat aduan tu, ada orang tahu. Abang ni kerja walaupun kerja jugalah, tak cuti ke? Cuba dah cuti sekali. Tak kesian dekat kita orang ni. Cuti. Dia ambil cuti 2 minggu. Makan, minum, tengok TV, tidur. Makan, minum, tengok TV, tidur. Tidur, tengok TV, tidur, makan. Minum. Lepas tu dia tanya, abang ni kat rumah tak kerja? Abang cuti. Lama cuti. Cuti ke berhenti? Ya Allah, mulut kau kan. Itu masalahnya orang perempuan. Tak faham kenapa orang perempuan. Yang tu dia. Ya? Jangan sombong. Jangan belagak dengan apa kita ada. Tak ada apa pun. Penyanyi-penyanyi tu. Berapa lama penyanyi? Kan menyanyi bukan main lagi. Dia punya note dia. Sekali dia masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Dulu note dia tarik ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Itu masalah. Pelakon hebat. Dulu jadi hero Malaya. Tiba-tiba dah jadi bawa watak datuk, bawa watak mak, bawa watak ayah. Yang perempuan tu dah jadi nenek-nenek, jadi orang gaji. Ya Allah, kesiannya. Sampai masa. Betul. Siapa nak kita sombongkan? Jawatan kita ni, siapa kata kita punya? Disebabkan katalah Puan Dayang Nur Ashikin, katalah tiba-tiba dalam 5 tahun, 10 tahun dia rasa dia nak bersara, nak rehat lah. Cukup-cukup lah. Anak jadi nak layan you. Dia nak layan suami dia. I love you sayang. Temankan you. Okay. Contoh kan. Maka disebabkan Puan Dayang Nur Ashikin telah pun bersara, maka jawatan sebagai ketua bahagian integriti dan governance adalah dilupuskan. Tak ada. Ganti orang lain. Orang lain pula akan pegang jawatan tu. Kan? Jawatan saya memang dilupuskan sebab saya dulu bekerja di Majlis Pembandaran. Majlis Pembandaran Nilai. Saya pernah bekerja Majlis Pembandaran Seremban, saya pernah kerja kat Majlis Pembandaran Nilai. Rupanya sekarang ni dua-dua digabungkan pula jadi Majlis Bandaraya Seremban. So, jawatan saya tak kisahlah. Okey je. Mula-mula tu memang ada rasa macam nak balik. Tak payahlah, saya kata. Cukuplah. Yang ni pun sibuk, tak terkejar masa. Saya ni sibuk betul hari-hari camah. Kau dia orang ni pula tak tahu kenapa nak sangat dengar camah aku. Kalau boleh pagi raya pun nak suruh camah. Agaknya lah. Kan, macam tu. Yang paling teruk tahun lepas, bayangkan birthday saya pun kena ceramah. Saya pergi Temeloh. Ceramah kat Temeloh birthday saya. Isteri saya punya tarik muka lah. Terus saya baik birthday dia. Tak pasal-pasal lah imam masjid keluar, Allah selamat, jangan keluarkan kek. Apa hal? Aku tak tahulah nak gembira ke nak sedih dengan orang tua dia. Tak tahulah. Itu sebabnya kita amanah jaga ukhuwah kita. Jangan sombong. Dan jangan dengki. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk dalam Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Biarlah dia dapat IPC. Apa masalah kau? Biar. Dia dapat IPC. Tapi belum tentu dia dapat semua benda dalam hidup kita. Tapi janganlah kau cakap tu. Kau dapat IPC, tahniah. Tapi belum tentu kau dapat semua dalam hidup tu. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam itu. Tak, maksudnya kita sendiri kita cakap tak apalah. Pujuk hati kita. Tak apalah, aku tak dapat pun tak apalah. Aku syukur. Dan orang lelaki dia senang. Orang lelaki kalau dia tak puas hati, orang lain dapat APC, dia tegur direct je. Aku tanya sikit, macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana dapat? Tak adalah, aku ponteng-ponteng lepak dengan kau pun kerja aku siap. Mungkin sebab tu lah kot bos bagi aku APC ni. Yalah, kita orang tanya bagi puas hati. Orang perempuan, kau ingat dia nak cakap macam tu? Dah. Siap cover lagi depan. Tahniah lah. You memang deserve. Dekat belakang dia buat grup GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk kau semua kawan-kawan. Dia terlupa pula, termasuk budak yang terima anugerah pun ada dalam tu. Mengarau budak tu baca mesej, itu pasal aku, pasal aku. Mana? Betul, sabar. Tuhan mungkin tak bagi, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami yang penyayang. Betul, suami balik yang peluk lah. Alah, peluh lah. Peluh pun abang suka.
Kita berpeluk. Setakat mana boleh lah contoh. Betul tak? Okey lah semangat. Zop macam tu. Semangat. Mantap macam tu. Kau ingat okey ke kurus? Betul. Kan? Iya. Ini suami balik tak apa soalan kau tanya. Berbalik bang. Apa punya soalan tu? Kalau lepas pukul 5 dia sampai rumah, kau boleh tanya baru balik ke bang? Apa yang kau fikir? Suami itu dah ada masalah tadi, kena marah dekat ketua bahagian unit integriti dan governance. Contoh. Dia boleh tanya, berbalik bang? Tak, baru nak pergi, buta. Kenapa kena marah? Lepas tu kalau suami balik, abang nak minum apa? Apa soalan kau tanya? Kau dah 20 tahun kahwin dengan dia, 14 tahun, 15 tahun, kau tak tahu ke dia suka minum air apa? Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus sampai dia kat dapur tu lah. Macam tu kau cakap. Patutnya kita dah kaji dah benda ni. Berapa kali dah dalam ceramah aku cakap yang baik-baik. Abang suka betul tengok abang balik, hilang itu. Kan suami pun cakap peluk. Abang tengok muka abang pun tahu. Tengok, jangan tanya abang nak minum ke, jangan tanya, tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami pun jawab, abang memang lapar tadi, tapi bila nampak muka isteri abang ni, hilang lapar abang. Abang macam tu tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Kau tak masak pula. Hamzah kau tak masak? Tak adalah, gurau aje lah. Dia gurau, dia masak sebenarnya. Kan? Menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri, peluk suami panjang umur 4 saat. Mana dia dapat? Aku tak tahu, kau tanyalah dia. Macam tu lah dia cakap. Panjang umur 4 saat. Macam tu. Tapi yang pastinya peluk suami atau isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur tu. Beria balik. Ya, kalau rumah sama je, kuarter saya maklum lah. Contoh lah. Contoh. Okey. Jadi makna kata jangan dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dia macam ni. Dia kalau kita tak puas hati orang tu, dengki lah tu. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat dia bos tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Dengar anak dia dapat semua A, peksa. Macam anak dia seorang pandai. Apa masalah kau? Dengar-dengar dia naik pangkat, dia ke alhamdulillah, apa-apa hal boleh minta tolong dia kan. Ya Allah, nak minta tolong dia senang. Ya Allah, Akbar. Macam itulah. Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan kereta kan. Orang boleh kita tumpang kereta dengan dia. Kalau time isi minyak, buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa tu. Ya ke? Ada juga anak staff kita yang pandai-pandai. Kan okey macam tu. Ada je benda nak condemn orang. Dengar-dengarnya tu. Kau ingat tak tu lah? Siapa? Abang Haji tu lah. Yang mana? Yang umur 75 tahun. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Apa masalah kau? Dia kan dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Suami 75, bini 25. Tak terperanjat. Masa tu orang lelaki, jodoh dia. Orang lelaki macam tu. Orang perempuan kadang-kadang, malam pertama mati tu. Astagfirullahaladzim. Cuba kau cakap yang baik-baik. Tak boleh ke? Alhamdulillah dapat jodoh yang tegap, yang kuat, boleh jaga dia. Kalau kau tak puas hati, cuba kau tanya dia. Dik, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia kan dah banyak. Macam mana saya nak cakap pertama, dia romantik. Kita orang makan memang bersuap. Cuma kadang-kadang dia tak tepat lah. Macam mana pula? Bila dia suap makan tu kan, abang tu telinga lah. Aduh, ambil betul kan balik. Macam tu lah. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang apa. Contoh. Yang penting dia bahagia, sudahlah. Daripada bergurau. Bila makan kita pakai candlelight tengah hari. Bayang tu macam tu je lah. Dah, jangan lagi. Buang perasaan, jaga ukhuwah. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah.
Kerja rajin-rajin bulan Ramadan, Allah bagi ganjaran pahala. Percaya satu. Kedua, ada kebaikan-kebaikan lain Tuhan nak bagi kat kita. Kita tak perasan tu benda tu. Tiba-tiba, nah, apa bang? Ni duit nak beli handbag. Bagi kita tiba-tiba bagi 500. Tak happy ke? Nah 500 beli handbag. Ya Allah bang, banyak peruntukan abang. Tu je yang ada. Kau gunakanlah macam mana kau nak guna. Banyak yang minta apa lah. Tu je aku boleh bagi tahun ni. Tak kisahlah, Alhamdulillah. Kita nak sangat handbag tu kan. Yang jenama, itulah kan. Iya. Nampak tak kan? Hikmah. Percaya pada hikmah. Rupa-rupanya Tuhan nak bagi suami yang macam ni. Tuhan nak bagi anak-anak yang baik. Kan? Macam itulah. Kemudian seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan segemar menyalahkan orang. Itu salah dia. Minta maaf itu bukan kerja saya. Apa pula? Dia yang bagi file tu kat saya. Saya tak tahu apa-apa. Dia lah ni dia. Sepatutnya dia yang buat. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah orang lelaki? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Ular nak makan. Tengok Jadi kepada semua setiausaha tetap kementerian dan ketua setiausaha yang timbalan ketua setiausaha kena rasa bangga lah sebab staf-staf ni masih ingat lagi lagu tu. So, saja je test tadi. Beria dia. Lepasnya apa? Lepasnya apa? Sabar. So, dalam lagu tu silibus tadika, kau sedar tak? Dan lagu tu mengajar kita jangan gemar menyalahkan orang. Salahkan ni. Akhirnya, yang paling gentleman adalah ular. Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia ulang, memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan rakaman di hujungnya, audio dia dah dipadamkan oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Bila kita bertanggungjawab, tak tanya dah. Okay. Seterusnya, respon kita biar positif. Dalam bekerja, positif. Keluar perkeliling. Mulai berapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan lagi begini-begini. Semua staf hendaklah begini. Tidak dibenarkan lagi keluar begini-begini. Hendaklah macam-macam ni. Tengok berapa ramai tak apa. Apa benda dah. Buat undang-undang suka dia je. Dia tak fikir kita macam ni. Positif. Oh, ada sebab lah tu dia suruh ni. Mesti ada kes ni. Itulah. Tak apalah. Kita cuba dulu. Mungkin tu lebih baik. Macam tu. Yang seorang tu lagi best. Kau yang muda-muda ni buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Itulah ayat dia. Nak pencen. Kita pun baca balik. Tak ada. Betul ke dia nak pencen sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Kadang ada ayat-ayat macam tu kan. Seterusnya, ikhlas dalam bekerja. Macam saya kata tadi, ikhlas. Tak mengharapkan ganjaran apa-apa, tapi mengharapkan ganjaran daripada Tuhan. Seterusnya, apa yang kita ada? Kita kena cepat. Cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kalau orang pakai teknologi, kita kena pakai teknologi. Minta maaf lah, saya tak pandai lah yang ni. Kalau lah musim PKP tu, minta maaf, saya tak ceramah ni. Saya ceramah fizikal saja. Saya tak ceramah online. Maka 2 tahun lah Samsul Bat jadi tak relevan dalam dunia ceramah. Kedua, hadir pada peluang yang baik. Dan bila hadir, duduk di tempat yang baik. Jangan duduk belakang. Kita makin ramai kau kat belakang tu ya. Tentulah kan. Kemudian apa? Apply. Apa semua benda-benda baik, apply. Jangan kita dah dengar ni kan. Dengar input-input yang baik, kita tak buat. Kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Mantapkan pengetahuan kita. Ni pemantapan ni. Tentang integriti. Nak beritahu. Apa benda integriti? Semua benda baik ada integriti. Mantapkan. Kemudian apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Tentang kerja betul-betul. Balik rumah. Mainkan peranan sebagai di rumah tu betul-betul. Sebagai isteri. Assalamualaikum. Khabar semua. Mama dah balik. Makna peranan kita. Assalamualaikum. Khabar semua. Abah balik dah ni. Ayah di TSUK ni. Assalamualaikum. Khabar semua. Jadi TSUK kan jam tu gaya dia koyok-koyok sikit dah. Gelak pun lain tau. TSUK ni dia gelak lain. Itulah dia macam tu. Dia style sikit. Kan? Iya. Balik mainkan peranan kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai isteri. Tak salah bermanja-manja. Penat abang kerja ni. Aduh, ceramah. Integriti penat betul. Sabarlah. Kan abang faham isteri abang ni kerja penat. Okey? Sikin sabar tau. Wah, contohlah. Betul tak suami panggil jam tu? Tak. Suami panggil yang Yang ke Lin ke B? Panggil apa? Macam tu lah. Okey, sabar.
Bagus, bagus. Ramai korang, ramai juga. Tapi yang degil, nak duduk depan. Contoh lah. Sampai ke habis, itu ada duduk. Jadi, makna kata, kita kena percaya bahawa benda-benda ni, orang kata, professionally. Sebenarnya apa? Iltizam, bersungguh-sungguh dalam melakukan satu amal pekerjaan. Buat betul-betul. Kemudian organize, sesuatu strategi. Mana yang buat dulu, mana buat kemudian. Dan terakhir sekali, tetapkan niat yang baik. Saya nak beritahu semua. Ibadah ada dua jenis. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus, yang macam yang kita buat hari-hari. Dia tak berubah, sama je semua. Sembahyang subuh 2 rakaat. 2 4 4 3 4 tu talian berkomunikasi dengan Allah. 2 4 4 3 4. Kan kita tak boleh nak sebabkan saya TSUK. So subuh saya tak sama dengan orang. Saya subuh saya 8 rakaat. Tak. Tetap 2. Dia sama je. Kan? Lepas tu puasa sama 30 hari. Terbit fajar terbenam matahari. Sama. Tak ada sebabkan saya ketua bahagian integriti, saya puasa pun tak sama dengan orang. Ni dah 3 hari tak buka ni. InsyaAllah dalam besok pagi besok baru buka. Tak ada. Sama juga kita. Khusus. Tetapi saya nak cerita yang lain. Tapi bila kata umum. Ibadah umum ni, apa-apa juga benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Itu adalah ibadah. Jadi alangkah ruginya kalau kita bekerja, buat benda baik semua. Bekerja di sini, buat benda baik. Dan kalau kita lupa niatkan Allah, rugilah kita. Dan pada yang non-Muslim, ada yang non-Muslim kat sini, saya ada. Yang non-Muslim, dia percaya pada agama, dia buat baik, dia balas baik, itu je. So kenapa kita nak buat benda-benda yang tak baik? Buatlah benda-benda yang baik. Saya pun bersyukur ramai yang non-Muslim kenal saya. Terima kasih banyak. Allah, dia kata, Allah, saya kenal ni Ustaz TikTok. Dekat Sarawak, keluar pada restoran Laksa Sarawak, nak ambil gambar boleh? Free hand, non-Muslim. Saya kata, tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, bukan. Agak-agak lah, saya kata. Saya tak tahu nak kecil hati ke, nak happy ke, tak tahu. Saya tak adalah bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, tengok mana yang sama. Okey, niat kita kena betul. Ingat tak pasal saya kata, niat kita jangan sibuk nak jadi kaya, tapi kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan hidup kita ni, kalau kita tak terima rasuah, hidup kita ni jaga peraturan, jaga disiplin, yang kita akan dapat satu perkara yang sangat hebat, iaitu keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak cukup, pada orang yang tak rasa, orang yang tak berkat rezeki dia, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat minum selautan air tetapi tidak hilang dahaga dia. Sikit kita rasa cukup, banyak boleh share, sedekah, bantu orang lagi. Itu pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah kan, ya Allah Akbar, yang ini komunikasi pun breakdown. Halo, pergi cakap dengan ayah, nasi goreng dah siap. Ayah, mama cakap nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mama kau, kejap lagi. Mama, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Unit integrity dan governance, macam tu lah ayat. Sekarang, now. Ayah, ni mama sebut tau, bukan saya sebut. Mama kata now, sekarang. Cakap dengan mama, kau tak kerti bahasa ke apa? Mama ni bukan lalu cakap tau, ini ayah cakap, tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau, jangan kau hajar boleh tak bergaduh. Cuba kalau suami tu tengah basuh motor tu, usap tangan ni. Bang. Ya. Bila kena air tu, keluar video klip Hindustan. Video klip Hindi. Langsung suami dia, कोई लड़की है जब वो हंसती है, bini menyaut, बारिश होती है canak canak cum cum. Jiran ke kanan tu, cak dum dum cak dum dum cak. Jiran pun jadi tu. Kau tak pernah buat, mana kau tahu? Kau kena cuba dulu. Bahagia betul rasa kat dalam rumah tangga ni kan. Iya, balik rumah kan, nampak isteri tengah basuh pinggan ni. Ya, dah. Pegang tangan isteri. Dah. Dia masuk dalam, pergi mandi siap. Biar abang sambung. Abang, suami ni basuh pinggan dengan tak pasir lagi, pakai kot lagi ni. TSUK. Steady lah kan. Name tag pun tak buka lagi. Contoh lah. Maknanya
Happy tak orang perempuan suami macam tu? Happy, walaupun itulah sekali dalam 365 hari, kita rasa happy sangat. Betul tak? Ataupun sampai balik rumah, ya? Nah, apa tu? Voucher spa muslimah tu, pergilah. Pergi kat spa tu, nanti masaj, cuci rambut, pedicure, manicure. Bila ni bang? Sabtu. Nabi anak kita, anak abang jaga, pergilah. Abang, susahkan abang aja. Ya, tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Uang asam ni jantan tu. Kan, tak adalah, abang dah bayar dah. Ya ke bang? Happy tak? Happy. Tak sampai balik ya. Bancuhkan air kopi, ni hari biasa lah, bukan bulan puasa. Ya, bancuh air kopi, kita minum sama. Abang dah bawa balik kuih ni. Kuih apa abang bawa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ada ke kuih lambang kasih sayang? Ada. Kuih apa tu? Kuih couple. Kuih couple? Mana ada kuih couple? Ada. Cuba tengok. Kuih cakoi. Kuih cakoi kan couple tu, kuih tu kan cakoi kan tu. Alhamdulillah. Mbak happy, mbak happy. Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang dia, itu juga tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 1, anak periksa dapat semua A, anak pandai, anak tak menyakitkan hati. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata bila tengok anak dia konvo. Bang, anak kita konvo, bang. Ya Allah, bang. Suami kata, kau bawa bertenang, ini convocation tadika ni. Kata, tadi. Nangis tu. Itu bukan konvo tadika dah nangis tu. Belum konvo kolej lagi. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat benda baik. Itu juga keberkatan rezeki. Kemudian yang keenam, apabila rumah kita seringkali dizarahi tetamu, ada je orang datang rumah. Ada je. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. So nak bagi tahu dekat semua. Pertama, Nabi dia sebut. Pada yang non-Muslim boleh ambil Prophet Muhammad ni sebut. Dia sebut apa? Anak-anak Adam, manusia lah. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab orang yang rasuah. Bila dia ambil, dia nak lagi. Dan tak pernah puas. Dan akhirnya tertangkap menyesal. Makan tak habis. Kedua, carilah rezeki yang halal, kata Nabi. Prophet Muhammad juga pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu kedua. Ketiga, Nabi pesan juga. Nabi kata apa? Manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya. Ingat tadi tak boleh kaya? Boleh. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Saya pernah jumpa beberapa orang kaya. Ada seorang tu boleh cakap, pening kepala ni, pening kepala. Kenapa? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau nak mati ke apa? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 50-60 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Ada orang macam tu. Saya pergi kat rumah satu Datuk Seri. Agaknya mahal betul rumah Datuk Seri ni. Tak adalah. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je kak. Pada seorang Datuk Seri tu ajak saya makan kat rumah dia. Lepas tu dia bagi saya makan ada satu kopok tu. Semua kan. Sedap tu kopok dia. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa kau beli kilang tu? Itulah bicara orang kaya. Tapi kita tak nak macam tu. Cukup. Kita merasa cukup. Itu adalah kekayaan yang sebenar. Dan ingat, tangan yang di atas sentiasa lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Sebenarnya dalam perhubungan, dalam keluarga, suami isteri, nak bahagia simple je. Ni pesan saya kepada semua lah, termasuk hati-hati yang tengah masalah rumah tangga ni. Dengar saya cakap. Betul ni saya pesan kat semua. Nak bahagia dalam hidup, jangan sibuk fikir apa yang kita tak terima. Belajarlah memberi. Beri pada isteri kita. Hargai, appreciate apa yang isteri dah buat. Automatik isteri juga akan appreciate apa yang suami buat. Itu je. Kalau cari salah memang jumpa. Tak ada siapa yang sempurna. Betul? Itu sebab setiap malam orang perempuan lazimkan minta maaf dengan suami. Sebelum tidur. Abang, sebelum nak buat aktiviti lain, salam. Abang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yalah, samalah abang. Setiap hari. Kalau tak ada sama, kalau jauh, telefon. Minta maaf tau kalau buat salah. Yalah, samalah abang pun sama. Setiap hari kena minta maaf. Jangan kita tunggu pagi raya. Kau jamakkan setahun dosa kau. Setiap malam, bang, minta maaf tau kalau saya buat salah. Orang lelaki pula jangan belagak. Baru kau tahu aku siapa. Bukan macam tu. Gosokkan kepala ni, ubun-ubun isteri tu. Abang pun sama. Abang pun minta maaf tau. Macam tu. Inilah saat aku nantikan. Bukan macam tu.
Ini orang perempuan dijamakkan dosa setahun pagi raya. Abang. Tak apa benda kau cakap aku ampun je lah. Dia tak faham. Dia tak faham apa pun. Lepas tu terlepas oleh tu. Lepas tu bang, hari tu saya terambil duit abang 1,000. Suami pula, bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000? Tak, dia lah ambil tu. Minta lah elok-elok, kau main ambil aja pahal. Dan begitu juga kata-kata akhir daripada saya, nak beritahu kat anda semua. Kan? Jangan kita ingat itu merupakan satu pengakhiran. Jangan ingat semuanya sudah selesai. Bila kita sangkakan semua itu sudah selesai, percayalah itu adalah permulaan sebenarnya. Contoh orang nak pencen. Tak payah fikir apa dah. Punya lagi banyak benda kena fikir. Kan? Percaya cakap saya. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat kata-kata saya. Dalam organisasi, nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. So jangan jatuhkan organisasi kita sebab perangai kita yang tidak berintegriti. Jangan. Dengan suami pun boleh buat macam tu. Pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Okey? Merlu untuk Firdaus 2. Jadi saya faham signal-signal tu, saya faham. Cara pandang, cara kau tengok jam, saya faham. Tak perlu menjadi sangat obvious. Saya tahu. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita boleh menghayati dan memantapkan nilai-nilai integriti bersempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bulan ini sepatutnya kita jadi manusia yang lebih baik. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.